Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, kembali semula kita di Assalamualaikum bersama dengan Kompleks Pendidikan Al-Ummah dan bersama dengan saya di studio Alhamdulillah iaitu Mudir Madrasah Al-Hikmah, iaitu yang bahagia Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Ustaz. Sama-sama. Jauh daripada Ipoh datang Alhamdulillah. Ustaz, insya-Allah kita pagi ini bersama dengan para penonton Assalamualaikum, kita nak bincangkan tafsir maudu'i untuk topik kita wanita dalam Al-Quran subhanallah, untuk mengambil ibrah dan pengajaran wanita-wanita hebat yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ustaz, mungkin sebagai permulaan Ustaz insya-Allah boleh kongsikan kepada kami sebab banyak nama-nama yang mungkin yang terkenal bila disebutkan adalah Maryam dan sebagainya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan lagi siapakah wanita-wanita yang telah disebut satu-satu nama mereka di dalam Al-Quran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempena dengan Syahrul Quran iaitu Ramadan berlalu, maka dalam Al-Quran menyebut kunu rabbaniyin. Ditambah lagi oleh Imam Qardawi dengan jadilah kamu rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Artinya jangan hanya beramal atau berinteraksi dengan Al-Quran ini hanya pada bulan Ramadan. Walaupun kita berada di bulan raya, Syawal dan seterusnya, maka jadikan Al-Quran ini sebagai satu rakan sepanjang hayat kita ini. Di dalam Al-Quran ada 1,700 tempat yang menunjukkan hiwar ataupun dialog. 1,700. Di antara dialog itu termasuklah para wanita yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat ihdahuma ya abat istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sadaqallahul azim. Al-Qasas ayat 26. Yang berkata itu ialah seorang gadis, iaitu anak kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau mencadangkan kepada ayahnya, ya abati istajirhu, ambillah dia, offerlah dia, merujuk kepada Nabi Musa alaihi salam. Inna khaira man istajarta, sebaik-baik tawaran yang kita nak berikan kepada calon pekerja itu ialah al-qawiyul amin. Jadi sesuai dengan 1 Mei adalah hari pekerja, maka Al-Quran menjelaskan sifat pekerja menurut perspektif Al-Quran. Al-Qawi termasuklah kekuatan fizikal, kekuatan intelektual yang boleh berfikir dengan segala kompetensi. Tidak cukup dengan kepakaran dan kekuatan fizikal termasuk teknologi, tetapi harus ada al-amin, kejujuran. Inilah dua sifat yang menjadikan seseorang pekerja itu produktif, dalam arti kata dapat bukan sahaja membina organisasi tetapi membina negara. Jadi ungkapan putri kepada Nabi Syuaib ini kita jadikan sebagai satu wawasan kita dalam konteks menyambut hari pekerja, Labor Day, iaitu ciri-ciri pekerja menurut perspektif Al-Quran, dan dia tidak menyalahi kerana sifat-sifat itu sifatnya adalah universal, sejagat. Dia boleh dihayati, malah itulah punca ataupun yang boleh membawa kesejahteraan kepada rakyat, seterusnya kepada negara, iaitu al-qawiyul amin. Beliau mengucapkan ini setelah berinteraksi dengan Nabi Musa ketika keluarga ini berusaha untuk membangunkan kehidupan keluarga mereka untuk mendapatkan bekalan air. Maka dengan teknologi yang ada ini, artinya proses penternakan, pertanian itu memerlukan kepada teknologi. Jadi ketika itu adalah alat-alat yang sifatnya tradisional. Tetapi Al-Qawi itu dengan menggunakan kemampuan reka cipta, sudah tentulah pekerja tadi, walaupun sebagai seorang individu, kerja yang boleh dibuat oleh 10 orang, dengan dia seorang, dia boleh menyelesaikan urusan. Jadi ini contoh-contoh bagaimana wanita dalam Al-Quran yang perlu kita gembeling. Kerana
wanita ini sifatnya bukan sahaja sebagai orang yang gigih bekerja, tetapi mereka menanggung sejumlah penderitaan dalam hidup. Seperti mana yang dialami oleh setiap wanita, yang mana Allah menjelaskan wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuh kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi wanita ini, ibu khususnya, yang mana mereka itu mengandungkan kamu dalam keadaan susah payah. Wa fisaluhu, menyusukan kamu dalam tempoh 30 syahra, iaitu 30 tahun. Jadi pengorbanan ini harus dikenang. 30 bulan. 30 bulan ya. Bukan sahaja menjadi suatu tanggungjawab peribadi, tetapi ini adalah merupakan nilai-nilai kebaktian, pengorbanan yang harus diangkat oleh setiap pekerja. Sebab kita adalah insan yang dilahirkan oleh ibu masing-masing. Demikianlah yang disebut tadi, mereka mengandungkan kita, menyusukan kita 30 syahra, iaitu 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu, sehinggalah kita kuat. Gagah, kita boleh berdikari. Wa balagha 40 sana, sehingga usia kita 40 tahun. Jadi yang dimaksudkan di sini ialah wanita. Kerana wanita, ibu, isteri, merekalah yang melahirkan kita. Dan ini harus diangkat dalam apa juga peringatan, maka peranan ibu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu tanggungjawab kita, iaitu berbuat ihsan, biwalidayhi ihsana. Dan yang ketiga, wanita ini dia tidak hanya membincangkan soal-soal yang bersifat peribadi. Seperti mana Balqis mengingatkan Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman mengutuskan surat kepada Balqis melalui Hudhud, maka Balqis menyatakan, qalat, berkata Balqis, seorang wanita, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila berlaku penjajahan, penguasaan oleh pihak pemerintah ke atas sesuatu negeri, afsaduha, berlaku kerosakan. Afsaduha ini artinya kerosakan yang meluas. Apa tandanya? Waja'alu a'izzata ahliha adillah. Mereka menjadikan rakyat yang mulia itu jadi hina. Jadi berlaku perubahan sistem nilai. Jadi Balqis, seorang wanita memimpin sebuah negara iaitu Sabah, mengingatkan Nabi Sulaiman, termasuk mana-mana pihak yang berwenang hari ini harus melihat ini adalah merupakan satu sempadan. Pertama, tidak berlaku afsaduha, tidak berlaku fasad. Bukan saja bertolak daripada sistem nilai, tetapi dari sudut ekonominya, dari sudut sosialnya, dari sudut perundangannya, jangan ada berlaku kerosakan ataupun afsaduha. Wa kadzalika yaf'alun. Begitulah cara kebiasaan mereka bekerja. Jadi peringatan daripada seorang wanita Balqis ini bukan hanya urusan-urusan yang sifatnya domestik, rumah tangga, tetapi dia melihat secara nationwide, secara global, bagaimana peranan ini boleh kita lakukan. Sehingga selain daripada Balqis, ramai lagi tokoh-tokoh Al-Quran yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hiwar, dalam bentuk dialog. Seperti bagaimana Khawlah binti Tha'labah, walaupun urusannya adalah urusan dalaman rumah tangga, bagaimana dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia dia yang dah tua sebagai contoh. Dia ditinggalkan oleh suaminya dengan pendekatan zihar. Zihar itu dengan tujuan untuk menceraikan dia. Maka dia mengadu. Ketika dia mengadu kepada Allah itu tanpa henti-henti, maka Jibril menyampaikan kepada Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma.
Allah sentiasa mendengar dialog kamu berdua, iaitu setelah Rasulullah meneliti, mendengar apa yang diadukan oleh Khawlah. Jadi demikianlah dalam konteks kita dalam hidup ini. Kita tidak boleh ketepikan apa juga aspek peranan wanita dalam Al-Quran, sama ada di peringkat peribadi, peringkat keluarga, masyarakat dan negara, even di peringkat yang lebih global, supaya wanita tidak lagi seperti mana wanita di zaman dulu. Ya, Masya Allah. Seperti mana yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa wanita itu kamu bunuh? Bi ayyi dhanbin qutilat. Apa salah dia? Apa dosa dia? Jadi tidak boleh diinayai. Mana-mana bangsa yang mengangkat kedudukan wanita sesuai dengan peranan dan tanggungjawab mereka, jangan diperalatkan. Ya. Kerana mereka itu adalah insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai tanggungjawab dan dignity, kemuliaan. Ya, subhanallah. Jadi di sinilah walaupun kita menyambut hari pekerja, ada laki-laki, ada wanita, tetapi aspek kewanitaan dalam Al-Quran ini bagi kita perlu diangkat menjadi satu tanggungjawab bersama, kerana Allah menjelaskan qad sami'allahu qawla. Allah sentiasa mendengar apa perkataan mereka. Siapa dia? Allati tujadiluka fi zawjiha. Bagaimana Khawlah binti Tha'labah, dia mengadu hal dia kepada Rasulullah akan tindakan ataupun sikap ataupun perbuatan suaminya. Jadi bukan sahaja ini soal teknikal, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian supaya kita kena mengambil berat, concern, prihatin kepada apa-apa juga isu yang berlaku dalam kehidupan ini. Ya, alhamdulillah. Minta maaf Ustaz, masya-Allah, alhamdulillah. Masa sangat menceburui kita, alhamdulillah, tapi apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Ustaz, insya-Allah, atas perkongsian berkenaan dengan wanita dalam Al-Quran yang seharusnya kita hormati dan kita angkat dan muliakan wanita itu. Masya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz Haji Muhammad Tarmizi Abdul Hamid, Mudir Madrasah Al-Hikmah, insya-Allah, seperti yang tertera di kaca TV anda, insya-Allah sama-sama kita infakkan untuk kompleks pendidikan Al-Ummah di Ipoh Perak, insya-Allah. Kita nak berhenti berehat seketika, terus setia bersama kami di Assalamualaikum.